Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 17 Januari 2022. Baik perkembangan semasa COVID-19, satu kluster baharu institusi pendidikan direkodkan semalam iaitu kluster Jalan Kepayan Lama di Tambunan dengan jumlah kumulatif 35 kes. Kes indeks kluster berkenaan melibatkan seorang pelajar asrama SMK Tambunan. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes indeks berumur 18 tahun didapati positif setelah menjalani ujian kendiri dan ujian pengesahan COVID-19 RT-PCR antigen kerana bergejala. Saringan COVID-19 seterusnya dibuat ke atas kontak rapat iaitu kalangan rakan seasrama, mendapati 34 orang lagi positif. Semua pelajar terlibat diasingkan untuk rawatan sesuai. Semalam, Sabah merekodkan 213 kes baharu, menurun 52 kes berbanding hari sebelumnya. Secara keseluruhan, 8 daerah merekodkan kes 2 angka, 11 daerah mencatat kes 1 angka sementara 8 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sebanyak 209 kes malam dalam kategori 1 dan 2, 4 kes kategori 3 manakala tiada kes dalam kategori 4 dan 5. Sementara seramai 108 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini 236,443. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang menawarkan barangan asas lebih murah sehingga 20% mendapat sambutan menggalakkan masyarakat di Kudat. PJKM menawarkan pelbagai pilihan barangan keperluan asas seperti gula, tepung, minyak masak, beras, sayur-sayuran dan telur. Program ini dijayakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan beberapa agensi lain. Saya melihat sambutan program ini sangat menggalakkan. Semalam kehadiran lebih daripada 1,000 orang ke tempat ini. Dan salah satu tujuan program ini adalah memberi peluang kepada para pengguna untuk membeli barangan dengan harga yang lebih rendah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas membuat tinjauan pelaksanaan program ini yang bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Pegawai Daerah Kudat Bakri Nanun turut menyambut baik program ini dan menyifatkannya langkah tepat dalam membantu rakyat membeli barang keperluan dengan harga lebih rendah. Program pada hari ini amat baik yang diadakan ataupun dianjurkan oleh KPDN-HEP bahagian Kudat ini memberi peluang kepada para penduduk untuk membeli belah. Sementara itu disandarkan masyarakat berharap PJKM dilaksana secara berterusan demi manfaat rakyat keseluruhannya. Syukurlah dengan adanya Keluarga Malaysia, kami sebagai pengguna dapat meneruskan kehidupan dengan lebih senanglah. Apalagi macam saya sebagai penjual kan, pembikin lekor. Jadi saya bergantung kepada minyak. Kalau tidak ada minyak, saya punya perusahaan susah berjalan. Lebih murah dari harga yang biasa lah. Terutama sekali perbelanjaan harian seperti tepung, telur, beras dan juga minyak masak. Sekiranya program ini lebih kerap diadakan, rakyat bersyukurlah buat keadaan masa sekarang ini. Sekurang-kurangnya barang yang kita perlukan ada, tapi kecuali minyak lah susah mau dapat. Baru hari ini saya dapat minyak, beli minyak lah. Ada promosi itu ada lebih kurang dibanding biasa dia punya harga. Kalau bagi saya wajar diteruskan. Yang harga yang patutan sangat bagus untuk semua rakyat lah. Terutamanya macam kami ini yang berpendapatan rendah ni kan. Jadi kita bersyukurlah sebab ada program macam begini. Kalau boleh bagi kerajaan tolong teruskanlah.
PJKM yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Disember tahun lepas merupakan inisiatif jangka pendek sebagai menyokong pelbagai langkah serta tindakan jangka panjang lain menangani impak kenaikan harga barang asas. Seramai 600 penerima dos penggalak COVID-19 disasarkan dalam program kesihatan vaksinasi dos penggalak yang berlangsung 2 hari di Kelombong, Kota Kinabalu. Program itu anjuran bersama Klinik Medisinar dan Serjeri Sendirian Berhad dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Ketika ditemui pemberita RTM pengarah klinik berkenaan, Dr. Anil Kumar berkata pihaknya yakin sasaran itu dapat dicapai berikutan sambutan menggalakkan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Menurut beliau, program seumpama akan diteruskan di beberapa kawasan mengikut lokasi yang ditetapkan JKNS. Permulaan sasaran kami 600 dos sahaja. Tetapi bila kami datang kemarin itu kami pun terkejut. Kemarin sejak kami sudah melaksanakan 534. Dan hari ini pun kami rasa kami akan sampai sasaran 600 lah dos untuk hari inilah. So itu satu perkara yang sangat baik. Sementara itu, rata-rata penerima dos penggalak mengakui suntikan ini dapat meningkatkan lagi imuniti daripada risiko jangkitan COVID-19. Rasa okey lah, happy sebab dapat vaksin yang ketiga untuk kesihatan kita juga kan. Kita pergi ambil vaksin lah sebab sekarang kan corona, jadi bagus untuk kesehatan kita. Tak seberapa sakit juga dari berbanding dos pertama sama dos kedua. Pada mereka yang luar sana, silalah mengambil vaksin. Vaksin penting untuk kita semua agar boleh keluar ke mana-mana. Kerajaan negeri bakal melancarkan 3 bentuk bantuan pendidikan kepada seluruh peringkat pelajar hingga universiti. Langkah itu merupakan komitmen kerajaan dalam usaha memastikan pelajar memerlukan dapat dibantu. Penyerahan bantuan berkenaan akan dilakukan sejurus dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor pada minggu hadapan. Ada 3 program pada tahun ini, selain daripada baik, selain daripada budi, selain daripada bakti. Tahun ini kita yang amat berhormat Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan untuk semua PIBG. Itu dinamakan sebagai BAGUS, BISBA, iaitu bantuan keperluan sekolah yang kecil-kecilan. Menteri Tugas-Tugas Khas merangkap Exco Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ditemui pemberita di Membakut selepas program penyampaian bakul makanan dan limau Dewan Undangan Negeri Membakut sempena Tahun Baru Cina 2022. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Arifin mengambil maklum berhubung isu tular berkenaan gambar keadaan sekumpulan pelajar sekolah rendah dari daerah Pitas yang terpaksa menggunakan bot dalam keadaan bersesak. Beliau akan meminta maklumat terperinci daripada pihak berkaitan, khususnya Pejabat Pendidikan Daerah Pitas. Kerajaan negeri mengalu-alukan penglibatan badan bukan kerajaan NGO membantu masyarakat terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata, langkah itu bagi membantu lebih ramai golongan memerlukan sekaligus bersama-sama menjaga kebajikan masyarakat secara keseluruhannya. Lebih ramai lagi untuk tampil, termasuklah syarikat-syarikat swasta nih. Ayo bantulah kan masyarakat kita, bantu pihak kerajaan, dan yang paling penting macam saya katakan tadi, untuk kita bantu mereka yang terkesan. Datuk Yaakob yang juga adun Karambunai ditemui RTM selepas merasmikan program Back to School Kelab Kebajikan Raisul Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Yaakob, inisiatif kelab berkenaan yang memperlihatkan keprihatinan terhadap nasib penduduk kurang berkemampuan wajar dicontohi. Kelab Kebajikan Raisul mendapat dananya daripada dia punya ahli-ahli sendiri dan sponsor-sponsor korporat. Depending on apa program yang kita ingin buatkan, it depends on each effort that we want to do lah. Kalau bilang kita mau buat untuk memberi bantuan bakul makanan dan kita kira berapa orang, berapa bajet. Dalam majlis ini, seramai 53 penerima terdiri daripada anak yatim dan golongan kurang berkemampuan dalam kawasan Parlimen Sepanggar menerima bantuan peralatan dan kelengkapan pakaian sekolah. Ahli Jawatan Kuasa Kawasan Rukun Tetangga KRT berperanan penting mengukuhkan semangat perpaduan dan mengekalkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Pengurusi KRT Taman Antarabangsa Likas, Datuk Muhammad Siddiq Abdul Jubar menyatakan ahlinya sentiasa komited dan bersemangat tinggi menjalankan tugas diamanahkan.
sebagai kesinambungan usaha kami yang berterusan untuk menjaga keharmonian rukun tetangga dan perpaduan di antara terutama sekali ahli-ahli mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar taman ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan sijil pelantikan ahli jawatan kuasa KRT Taman Antarabangsa Likas di Kota Kinabalu. Seramai 10 individu terdiri daripada guru dan pesara kerajaan menerima sijil pelantikan masing-masing. Datuk Muhammad Siddiq berharap ahli jawatan kuasa KRT yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sempena majlis ini, sijil penghargaan disampaikan kepada pihak yang sering membantu menjayakan aktiviti KRT Taman Antarabangsa Likas, termasuk polis dan pengamal media. Baik saudara, berita sukan. Sabah FC terikat satu sama dengan Kinabalu Jaguar FC menerusi perlawanan persahabatan di Stadium Likas, Kota Kinabalu Sabtu lepas. Gol pertama dikutip Jaguar FC pada minit ke-15 sebelum Sabah FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-43 menerusi tandukan Jason Romero. Mengulas prestasi ditunjukkan anak buah Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Sui mengakui masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Baru bersama selama 3 minggu dan ada yang 2 minggu dan ada yang baru hadir. Jadi dah tentu memerlukan sedikit lagi masa dan saya percaya selepas 2 ataupun 3 minggu selepas ini pemain akan bertambah baik dan kombinasi tertentu akan kita pastikan berjalan seperti apa yang kita rancangkan. Dalam pada itu katanya Sabah FC memerlukan 2 pemain bahagian serangan dan 1 pemain bahagian pertahanan yang berkemungkinan akan hadir awal Februari. Beliau memberitahu media selepas tamat perlawanan persahabatan Sabah FC dengan Kinabalu Jaguar FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengendali Kinabalu Jaguar FC berkata kedua-dua pasukan menunjukkan permainan yang baik dalam perlawanan kali ini. Bagaimanapun turut akur masih banyak yang perlu diperbaiki. Overall saya puas hati dengan persembahan pasukan saya, tapi masih banyak ruang yang kami perlu perbaiki sebelum sepak mula M3 pada bulan Februari nanti. Kita mau kalau boleh ke Liga Perdana lah untuk next lah. Sebab itulah impian kami, impian budak-budak Sabah. Selepas ini Sabah FC akan mengadakan beberapa lagi perlawanan persahabatan pramusim sebelum bermulanya saingan Liga Super Malaysia 2022. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.